Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat muka surat 103. Kita ulang di atas sedikit kerana ada kesinambungan dengan tajuk yang kita nak baca pagi ini, iaitu berhubung dengan perilaku para anbiya, para rasul yang bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sebelum itu telah diperjelaskan kepada kita bagaimana iblis yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80,000 tahun dan tinggal di dalam syurga, tetapi oleh kerana enggan ia menuruti suruhan Allah supaya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan dia, keluarkan dia daripada syurga ke alam dunia ini. Dah lama dia beribadah 80,000 tahun. Berbanding dengan kita, tuan-tuan, kalau kita ibadah tidak tinggal, baik daripada kanak-kanak, baik zaman remaja dia hingga sekarang baru 60, 70 atau menjangkau 80 tahun. Itu kalau betul-betul dia daripada zaman kanak-kanak dia, zaman remaja dia, hinggalah ke saat ini
sembahyang tak pernah tinggal, dan yang lain-lain. Baik dia. Tapi mana mungkin dia boleh melakukan sejak daripada di saat dia balik dahulu hingga ke saat ini. Kerana manusia itu bersifat nisyanun, mudah lupa. Kadang-kadang hari ini dia dengar ceramah, bersemangat, keluar daripada masjid, keluar daripada surau, dia lupa dah. Apalagi hendak beramal dengan ilmu yang sedikit diperolehi. Nak dilihat lagi zaman remaja dia, baik tak baik, ini persoalannya tuan-tuan. Iblis 80,000 tahun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma apabila dia enggan sujud kepada Adam alaihi salam, Allah taala keluarkan dia daripada syurga. Kita ni tuan-tuan yang bergelumang dengan dosa siang dan malam, kemudian sombong pula dengan Allah, tak hendak minta ampun, tak hendak beristighfar, tetapi Allah Ta'ala masih sayang lagi, masih lagi duduk di bumi Allah ini. Kalau kita mati pun, dia meninggalkan dunia ni, tapi bumi ni masih lagi hak Allah. Engkau jangan sombonglah, ini hak aku, kata Allah. Kau nak pergi ke mana? Oleh itu sama-sama kita muhasabah. Baik, seterusnya nak menceritakan bagaimana pula keadaan Nabi Adam alaihi salam. Ini yang diceritakan pada hari kiamat nanti, apabila bertemu dengan Adam alaihi salam. Adam kata, engkau carilah yang lain, aku pun ada dosa. Dalam erti kata, para anbiya ada kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan. Pada mereka amat besar kesalahan tersebut pada mereka. Itu sebabnya apabila umat Muhammad ini nak bertemu dengan Adam, Adam kata, aku tak boleh tolong. Jumpa Nabi Nuh, Nuh kata, aku pun tak boleh tolong, aku pun ada masalah. Ini yang dia nak ceritakan. Hanya yang ma'asum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya Adam alaihi salam yang ia Adam adalah Safiyullah dan nabinya. Safi ni asalnya orang yang paling bersih di sisi Allah. Safiyun, Safiyah, bersih, jernih. Hati dia cukup jernih, sentiasa ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu adalah nabinya, Nabi Allah. Salawatullahu alaihi, Allah berselawat ke atasnya, yang dijadikan dengan tangan kudrahnya. Dijadikan Adam alaihi salam min turab, daripada tanah. Maknanya Adam alaihi salam ini dijadikan
dengan semata-mata kudrah Allah, tangan Allah. Kita ni tuan-tuan melalui proses di alam rahim daripada mak bapak kita. Adam tidak, dia direct daripada tangan Allah, min turab, daripada tanah. Itu sebabnya daripada tanah kita ini secara umum dijadikan, dan kepada tanah juga kita akan dikembalikan. Maknanya mati kita tuan-tuan, kita akan dikambus dalam tanah juga. Sebab kejadian asal engkau daripada nenek moyang kau Adam alaihi salam min turab, daripada tanah. Oleh itu sedarlah, daripada tanah engkau dijadikan, dan kepada tanah juga engkau akan dikembalikan. Itu sebabnya datang hukum fiqh mengatakan wajib dikebumikan, wajib ditanam dalam tanah. Mana tak boleh nak dikeraskan, nak diawit, tak boleh. Hukum dia haram. Dalam berarti kata, apabila mati seseorang manusia itu wajib kau tanam dia, kau kambus dia di dalam tanah. Dan masuk ke dalam tanah itu sedalam yang mungkin supaya tidak berbau. Kerana bangkai manusia ini adalah sebusuk-busuk bangkai tuan-tuan. Tidak adalah bangkai yang paling busuk, ialah bangkai manusia. Apa makna bangkai? Yang tidak disembelih, bangkai lah. Itu sebabnya dia kata bangkai ikan, bangkai belalang yang tidak disembelih, halal. Selain daripada yang itu, lembu, kerbau, kambing kena sembelih, bau halal. Itu kaitan. Baik. Dan sujud baginya malaikat, kecuali iblis ini. Apabila dia perintahkan oleh Allah, engkau sujud kepada Adam alaihi salam, aba wastakbara, dia enggan kerana dia lebih berbangga dengan kejadiannya daripada Nur. Siapa? Iblis. Dalam berarti kata nak mengajar kita tuan-tuan, engkau hebat mana pun, selagi engkau bernama manusia, bernama insan, apa sahaja kedudukan engkau, darjat engkau, engkau kena sujud kepada aku, kata Allah. Jangan kau nak tunjuk act di dunia ni. Baik. Dan sujud baginya Adam alaihi salam sekalian malaikatnya, malaikat Allah tadi, menanggung akan dia di atas tengkuk mereka itu kepada sekampung ini. Maknanya semua sekali. Baik. Kemudian ditolaknya akan dia dengan memakan satu makanan. Tiada diizinkan baginya pada berjiran. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam alaihi salam, walaupun engkau safiyullah, nabi aku, tetapi engkau tetap
terikat dengan suruhan aku, dengan larangan aku. Itu yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam suratul A'raf ayat 19. Kejap lagi kita baca tafsiran dia. Ditolaknya, dilarang akan dia Adam dengan memakai satu makanan, dan tiada diizinkan baginya Adam pada berjiran. Maka diseteru bahawa tiada dapat berjiran akan daku orang yang menyalahi akan daku, kata Allah. Allah Ta'ala kata dia tidak akan hampir dengan aku, berjiran dengan aku, orang yang menyalahi, ingkar akan daku. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku, kata Allah. Atqakum, orang yang paling banyak takutnya dengan Allah, orang yang paling banyak bertakwa kepada Allah. Ini yang golongan yang aku angkat, mulia mereka di sisi aku. Tetapi orang yang melanggar perintah aku, yang menyalahi aku, kata Allah, jangan harap engkau nak berjiran dengan aku, nak berdamping dengan aku, nak takarub dengan aku, kata Allah. Terang-terang dia dah cakap dengan Adam alaihi salam. Allah. Itu Adam, tuan-tuan, Nabi dia, Safiyullah. Kita ni manusia ibadullah, hamba Allah. Sombong sangat kita dengan Allah. Waliyadzubillah. Itu akhirnya oleh kerana Allah Ta'ala kata, engkau tak nak dengar nasihat aku, engkau tak nak berhenti daripada mengerjakan larangan-larangan aku turunkan kepada engkau bala dan musibah. Padan muka engkau, kata Allah. Engkau ni degil sangat. Itu bahasa yang mudah. Sedangkan Adam alaihi salam, yang Safiyullah, pun berlaku juga. Sebab apa? Disebabkan oleh syaitan yang mengasuh dia. Baik. Dan menyuruh malaikat yang menanggung akan perintahnya, perutusannya, bahawa menghalau akan dia daripada satu langit kepada satu langit, hingga dijatuhkan dia di bumi. Allah Ta'ala perintahkan malaikat. Kalau ada di kalangan hamba aku, kata Allah, yang menyalahi aku, yang ingkar akan suruhan aku, wahai malaikat, jangan kau izinkan kalau dia hendak duduk daripada satu langit ke satu langit. Allah Ta'ala pesan kepada penduduk langit supaya kau halau dia. Aku tak izinkan. Ini yang berlaku kepada Adam alaihi salam. Maka jatuhlah dia ke bumi. Jatuh dia ke bumi. Yang dikatakan keluar daripada syurga Allah. Sebab Allah Ta'ala dah perintahkan penghuni langit, mana-mana di kalangan hamba aku yang ingkar, yang tidak mau dengar, aku tak izinkan. Ini Adam, tuan-tuan. Gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkecuali. Apalagi kita manusia ini, yang celik mata dah banyak dosa di sisi Allah.
Itu maksudnya. Pada barang yang diriwayatkan, ada riwayat menceritakan hingga menangis selama 200 tahun kerana mengenangkan kehinaan dia, dihina oleh kerana kes tadi. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله أكبر. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama isterimu di dalam syurga. Ini mula-mula kisah. Serta makanlah daripada makanannya, makanan yang ada dalam syurga itu sepuas-puas. Apa sahaja kamu berdua sukai, kau makan. Tuhan dah sebut. Dalam erti kata, tuan-tuan, memberi gambaran kepada kita di dunia ini, engkau makanlah nikmat aku. Engkau minumlah nikmat aku. Engkau pakailah nikmat aku sepuas-puasnya, kata Allah. Kalau Adam tadi, yang ada di dalam syurga. Tetapi satu perkara aja. Apa kata Allah? وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Cuma kata Allah, dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Taqraba hadhihi syajarah. Jika kamu menghampirinya, fatakuna minaz zalimin, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala kata, la taqraba hadhihi syajarah. Engkau kedua-dua ni taqraba, kalau mengaji Arab, dhamir huma, bukan dhamir huwa ataupun hiya. Dhamir huma, engkau kedua-duanya, wahai Adam dan Hawa. Engkau jangan hampir kepada pokok ini. Engkau dua-dua ni, jangan hampir. Tak usah kata engkau nak ambil sesuatu, engkau hampir pun tak boleh. Tetapi kata Allah, kalau engkau hampir juga, engkau buat juga, aku kata jangan hampir, engkau hampir juga, maka kata Allah, jadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala ada kata. Jadi tuan-tuan, nak memberi pengajaran kepada kita, kalau Allah Ta'ala dah larang tu, akurlah. Nak mengajar kepada kita. La taqrabul kham, jangan kau, la tashrabul ham, jangan kau minum arak. La taqrabu zina, jangan kau hampiri zina. Bukannya buat zina, bukannya berzina, hampir kepada zina pun Allah Ta'ala dah larang. Apa dia hampir kepada zina? Berdua-duaan tanpa ikatan nikah, pertalian yang sah, mendedahkan aurat. Itu semua perkara-perkara yang menghampir kepada zina. Allah Ta'ala dah larang dah. Bukan Allah Ta'ala kata jangan kau melakukan zina, hampir kepada zina pun Allah Ta'ala dah larang.
La ta'kulu malal yatim, jangan kau makan harta anak yatim. Dalam berarti kata la tu maknanya la nahiyah. Larangan, jangan kata Allah. Manusia degil juga tuan-tuan. Ini yang diberi kepada Nabi Adam. Namun demikian, فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Tengok tuan-tuan. Fawaswasa lahuma syaitan, maka diwaswaskan oleh syaitan. Setelah itu kata Allah, fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan membisik, menghasut kepada mereka berdua, kepada Adam dan Hawa, supaya dapat ia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Tengok tuan-tuan, syaitan. Syaitan ni innahu lakum aduwwun mubin, adalah musuh kamu yang nyata, yang terang. Maka syaitan membisikkan kepada mereka berdua supaya ia menampakkan kepada mereka aurat. Kepada Nabi Adam alaihi salam tuan-tuan, dan kepada Hawa. Syaitan daripada dulu lagi dah bisik, wahai Adam, wahai Hawa, kau nampakkan aurat kau. Apalagi kita manusia sekarang ni tuan-tuan. Yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Sambil berkata syaitan, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada menghampiri pokok ini, melainkan kerana ia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat, yakni menjadi dari orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam syurga. Siapa kata? Syaitan. Sebenarnya dia kata, dia bisikkan dekat Adam, wahai Adam, sebenarnya tidaklah Tuhan kamu itu melarang kamu menghampiri pokok. Sedangkan Tuhan dah sebut la taqraba hadhihi syajarah. Syaitan pergi terbalik kan. Sebenarnya Adam dan Hawa, bukanlah Tuhan kamu melarang daripada kamu menghampiri pokok tu, kecuali dikata Allah Subhanahu wa taala tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam syurga. Tengok tuan-tuan, kata malaikat, kata syaitan. Itu sebenarnya bukan Allah Ta'ala larang engkau hampiri pokok tu. Ni dibisikkan oleh syaitan. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak suka engkau duduk lama dalam syurga tu. Dan begitu juga tuan-tuan, syaitan membisik-bisikkan dekat kita. Bukannya aku tak suka engkau datang ke masjid tu, tapi syaitan memanglah macam tu, dia tak suka. Tetapi dia kata, aku tak suka engkau duduk lama-lama. Bukan apa nanti engkau nak minum, engkau nak makan, datang nafsu macam tu. Bukan tak suka engkau duduk dalam majlis-majlis ilmu, kata syaitan. Takut-takut ni nanti
Engkau bila engkau lewat, habis roti canai habis, roti tampal habis, teh tarik habis, kan tempat duduk tak ada. Itu je. Itu yang tak lama kita duduk dalam masjid tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masyghul dengan dunia. Sebab syaitan boleh menjelma, tuan-tuan. Sehingga kita dalam sembahyang, apa kata syaitan? Cepatlah, cepatlah, cepatlah. Itu yang sembahyang seorang diri itu dalam beberapa minit. Ini pula kepada Adam alaihi salam. Itu sebenarnya bukan Allah Ta'ala larang, Tuhan kau larang kau hampiri pokok tu. Dia tak suka kau duduk lama-lama dalam syurga. Tengok tuan-tuan. Baik, seterusnya. Dan menghubungkan daripada kehinaan. Maknanya mengkaitkan dengan hinanya dia apabila dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga, dan bala barang menghubungkan dia, dan tinggallah zuriatnya di dalam tuntutannya yang demikian itu selama-lamanya. Maka keluarlah Adam alaihi salam dan tinggallah zuriatnya hingga ke hari ini di dalam dunia. Itu sebabnya kita tinggal sekarang ni, tuan-tuan, di dalam dunia. Kejap lagi kita mati, kita tinggalkan dunia ni. Itu je. Akhirnya kita ini zuriat Adam alaihi salam, yang asalnya Adam dulu berada dalam syurga, kita tinggal di dalam dunia ni sehingga ke hari ini. Itu maksudnya. Lama, tuan-tuan, 200 tahun dia menangis. Kita menangis berapa? 2 minit. Isteri menangis kematian suami, tak lama, kejap je. Suami menangis kematian isteri, lagi tak lama. Jarang tangan kita. Sampai dia menangis, dia mengasihi orang depan. Perempuan lama juga dia menangis, sebab ada adah dia. Baik. Dan tinggallah zuriatnya, keturunannya di dalam tuntutannya yang demikian itu selama-lamanya. Tinggallah kita dalam dunia. Baik. Habis. Itu cerita kita Adam alaihi salam. Kemudian bahawasanya Nuh Syekhul Mursalin. Nuh ni sebagai Syekh Al-Mursalin alaihi salam, yang menanggung di dalam pekerjaan agama barang yang diihtimalkan, yang diandaikan tiada berkata ia, melainkan satu kalimatun wahidah, atas jalan yang lain daripada jalan yang disuruh oleh Allah. Kes satu. Adam tadi kesnya dia menghampiri pokok tu. Nabi Nuh kes dia hanya dia bercakap satu kalimah. Dia mengandaikan, diandaikan ada satu kalimatun wahidah. Tiba-tiba datang seruan Allah, fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Maka jangan kamu minta akan daku, kata Allah, barang yang tiada bagimu ilmu dengan dia. Bahawasanya aku takut, kata Allah, akan dikau wahai Nuh,
terdiri daripada orang-orang yang jahil. Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, jangan engkau minta sesuatu daripada barang yang kau tidak ada ilmu. Aku bimbang, kata Allah, nanti engkau akan tergolong dalam golongan orang-orang yang jahil. Allah Ta'ala beri peringatan kepada Nabi Nuh. Jangan kau minta kalau kau tidak ada ilmu. Allahu Akbar. Dahsyat, tuan-tuan. Baik. Sehingga ada setengah riwayat mengatakan bahwasanya ia Nabi Nuh alaihi salam tiada diangkatkan kepalanya kepada langit kerana malu ia Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun kepala dia tidak angkat. Allah Akbar. Mana dia sujud, dia malu. Aku malu bila Allah Ta'ala kata, wahai Nuh, kau jangan minta sesuatu yang kau tidak ada ilmu pun. Nanti kau akan jadi orang yang jahil. Satu perkataan aja dia, Nabi Nuh minta. Allah Ta'ala tegur. Kita ni, tuan-tuan, itu yang kata, hebat sangat ke kita ni? Sombong sangat kita ni dengan Allah. Allah Ta'ala kata, farka'u, rukuk kamu, fasjudu, sujud kamu. Allah Ta'ala kata sembayang. Mana dalam sembayang tu ada rukuk, ada sujud. Kenapa degil sangat kau tak nak sembayang? Itu dalam bahasa yang keras. Sedangkan Nabi Nuh minta sesuatu pun, sehingga Allah Ta'ala tegur, jangan kau minta, Nuh, kalau kau tidak ada ilmu. Bimbang-bimbang kau akan tergolong dalam golongan orang-orang yang jahil. Bila Allah Ta'ala kata macam tu, Nabi Nuh alaihi salam tunduk kepala. Dia tak berani angkat kepalanya selama 40 tahun, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana malunya dengan Allah. Kita pula makan nikmat Allah, minum nikmat Allah, pakai nikmat Allah, duduk di atas bumi Allah, belagak sombong. Waliyazubillah. Jalan dongak ke depan, sehingga perangai macam perangai Fir'aun laknatullah. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun laknatullah. Aku adalah Tuhan engkau yang paling tinggi. Maknanya, tuan-tuan, kalau adalah orang yang sempurna tu, mana sama perangai macam Firaun, sembahyang tak mau, sombong, angkuh. Allahu Akbar. Ini yang berlaku Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. 40 tahun dia tidak angkat kepala dia. Kita pula sewenang-wenang menikmati nikmat Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, beribadahlah engkau kepada aku, fa'budu, maka sembahlah halimu akan daku. Kita enggan pula, enggan kita. Allahu Akbar. Baik, dua kisah Nabi dah. Yang ketiga, bagus kitab ni. Kemudian bahwasanya Ibrahim Khalil alaihi salam. Khalil maknanya kekasih, teman sejati. Bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Kalau dikatakan Khalilullah, kekasih Allah, teman sejati Allah. Itu sebabnya ada orang mentafsirkan antara kawan dan sahabah adalah beza. Sahabah ni, tengok bagaimana sahabat
dengan rakan-rakan dia. Senang sama senang, susah sama susah. Kawan, ketika kita berada kawan, bila kita susah, kita ditinggalnya. Tapi kalau sahabat, tengok apa yang berlaku dalam peristiwa beberapa peperangan. Tidak ada makanan, tuan-tuan. Bahkan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menggali parit dalam peperangan Khandaq, Nabi ikat perut dia dengan 3 biji batu untuk menahan rasa lapar. Tiba-tiba seorang sahabat ternampak Nabi mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Dia pun bergegas balik. Dia beritahu kepada isterinya, engkau masaklah apa yang ada. Aku tak sampai hati melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat batu di perutnya menahan rasa lapar. Maka kata isterinya, wahai suamiku, yang ada hanyalah sepotong kaki kambing, cukup untuk Rasulullah. Engkau masaklah. Maka selepas dah siap masak, dia pun berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku jemput engkau datang ke rumah aku untuk ada sedikit jamuan. Sebab dia tahu Rasulullah dalam keadaan lapar. Tetapi Rasulullah tidak sampai hati dengan sahabat-sahabat yang sama-sama menggali parit yang dalam keadaan lapar. Nabi bawa semua sekali, ikut aku pergi ke rumah si fulan. Ini yang dikatakan terkejut tuan rumah. Aku masak hanya sepotong kaki kambing ini untuk Rasulullah seorang sahaja. Maka dia cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku hanya masak sepotong kaki kambing untukmu seorang saja, ya Rasulullah. Tapi engkau bawa ramai ni. Maka Nabi kata, engkau jangan bimbang. Minta isteri kamu dan yang lain-lain masuk ke bilik, dan kau tenggikkan periuk ini di atas dapur. Selepas itu engkau cedoklah. Ini yang mukjizat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ini pun angkat periuk tu letak di atas dapur dan dicedoknya seorang demi seorang, sehingga semua yang bersama-sama dengan Nabi tadi dapat makan dengan kenyang. Makanan masih cukup. Ini mukjizat yang ada pada Nabi. Tapi kita apa? Kita jangan buat, tuan-tuan. Pak Bilal ajak imam seorang aja. Habis imam makmum, imam wawarkan. Selepas ini, selepas kuliah subuh, kita pergi rumah Bilal 8 pagi. Terkejut. Terkejut beruk Bilal dibuatnya. Aku ajak seorang aja, engkau imam, kau bawa semua ni, apa ramai-ramai ni, apa nak makan? Imam kata, engkau jangan bimbang. Kau naikkan periuk engkau atas dapur. Kata tukang, kau cedok lah. Baru cedok untuk 2-3 orang, lansai dah. Sebab kita bukan mukjizat, tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Kita jangan buat. Itu sebabnya datang hukum. Itu pada zaman Rasulullah. Datang hukum mengatakan, kalaulah dijemput dalam kad jemputan, dijemput tuan, suami, isteri, maka tuan dengan isteri sajalah boleh datang. Kalau dijemput tuan, suami, isteri serta keluarga, boleh bawa semua. Kalau dia kata tuan serta isteri-isteri, boleh bawa isteri-isteri, anak tak boleh. Jangan, tuan-tuan, tengok betul-betul kad tu. Kalau dia jemput sekeluarga, boleh bawa. Ada berapa puluh orang di rumah, bawa semua.
20 orang ahli keluarga. Jom hari ni kita tak masak tengah hari, kita makan rumah sekolah tu, kenduri kahwin. 20 orang datang. Tiba-tiba salam, tengok-tengok RM10 aja. Tuan rumah kata, bertuah punya datang ramai, habis lauk pauk aku sumbang RM10 aja. Macam-macam boleh terjadi, tuan-tuan. Kalau dijemput suami isteri, jangan bawa anak. Anak ni tadi makan yang tidak diredai oleh tuan rumah. Takkan nak tanya tuan rumah, saya datang ni 4 orang, dalam kad ni jemput suami isteri, tapi saya bawa 2 anak ni, boleh tak anak saya makan? Tuan rumah kata tak boleh, 2 orang aja. Maka mak bapak je lah makan, anak tak payah makan. Segi hukum, tapi tak adalah tuan rumah zalim macam tu. Tengok tuan-tuan, itu yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Satu kalimah saja sehingga tiba-tiba seruan daripada Allah, fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin. Itu kata Allah. Itu kepada Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, tiada daripadanya melainkan tergelincir sedikit dosa yang satu. Satu je dosa. Adam pun satu je tadi. Kerana apa? Dia hampir pokok tadi. Nabi Nuh itu juga satu je. Nabi Ibrahim pun satu aja. Melainkan tergelincir sedikit dosa yang satu, maka beberapa ia takut dan beberapa ia tadarruk, memohon, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembah ia ya Allah di dalam firman-Nya, wallazi at'ama an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan Tuhan yang aku loba, yang aku tamak. Maknanya hanya kepada Engkau lah ya Allah aku berpaut, aku bergantung harap, aku merayu bahawa mengampunkan daku dosa pada hari kiamat. Engkau ampunkanlah dosa aku ya Allah pada hari kiamat. Satu dosa je tuan-tuan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kita ni, ya Allah, itu yang disuruh Nabi yang maksum, tidak ada sebarang dosa. 70 kali, riwayat kata sampai 100 kali Nabi minta ampun. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah. Pendek sedikit. Astaghfirullahalazim. Pendek sedikit lagi. Astaghfirullah. Itu yang paling pendek. Tak boleh nak kena balu malaikat. Kau minta ampun macam tu. Paling pendek, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau boleh sehari semalam sekurang-kurangnya 100 kali. Yang paling cantik sekali tuan-tuan duduk di atas sejadah selepas sembahyang sunat tahajud. Itu sebabnya Nabi pesan, Nabi SAW 4 jenis sembahyang ni Nabi tak pernah tinggal. Yang pertama tahajud.
Yang kedua witir. Tahajud ni boleh buat 6 ataupun 8 rakaat. Witir boleh buat 3, sekurang-kurangnya 1, 3, 5, 7, 9, boleh buat sampai 11 witir kalau rajin. Nama pun witir, jangan buat 2 rakaat. Witrun tu ganjil. Sekurang-kurangnya buat 3. Kalau malas sangat pun buat 1. Tapi jangan tinggal. Nabi SAW tahajud 6 rakaat, kemudian tambah witir 3 rakaat, 9 rakaat. Ini menjadi rutin, kata Ibn Qayyim. Yang ketiga sunat fajar, sunat subuh, selepas azan subuh. Jangan tinggal. Jangan tinggal sembahyang sunat fajar ataupun sunat subuh ni. Dan inilah satu-satunya sembahyang sunat yang disunatkan kita baca surah, iaitu surah yang digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul kafirun rakaat pertama dan suratul ikhlas qul wallahu ahad rakaat kedua. Jangan tinggal. Cuma kita hati-hati. Maksud hati-hati di sini, kalau dah hampir untuk iqamah, makruh kita sembahyang. Itu sebabnya kita dah ada jadual, dia bergerak sikit. Kalau dah hampir kepada waktu iqamah, makruh kita sembahyang sunat. Oleh itu tuan-tuan, datanglah awal-awal. Tuan-tuan datang awal-awal, dapat sembahyang sunat tahiyatul masjid, dapat sembahyang sunat subuh. Tapi kalau dah hampir kepada iqamah, tunggu sajalah, berdiri. Makruh, dah hampir kepada iqamah. Itu kaedah dia. Yang keempat, duha. Duha ini boleh buat sampai 12 rakaat kalau mampu. Paling kurang 2 rakaat. Jadi sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang sunat fajar ataupun sunat subuh, dan sembahyang sunat duha. Kalau boleh ni, jangan tinggal. Walaupun 2 rakaat sekurang-kurang. Sehingga disebut barang siapa yang sembahyang sunat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Dia dah masuk syurga dah. Allah Taala bina sebuah mahligai lagi, sebuah istana lagi dalam syurga, khusus kepada mereka yang sembahyang sunat tahajud sampai sembahyang sunat duha sampai 12 rakaat. Kalau mampu tuan-tuan. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya 2. Kalau mampu, buat, tak ada masalah. Baik. Nak cari tempat berhenti. Maka sembah dia seperti dalam firman Allah, wallazi atma'an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan Tuhan yang aku loba, yang mengampunkan aku akan daku dosa pada hari kiamat. Hingga ada diriwayatkan bahawasanya adalah ia siapa? Ia Ibrahim, Nabi Ibrahim Khalilullah, menangis ia dari sangat takutnya dan menyuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya Al-Amin, yakni Jibril alaihi salam. Maka katakan ia, wahai malaikat, wahai Ibrahim, kata Allah. Maka kata ia malaikat, wahai Ibrahim,
adakah engkau lihat kekasih Allah, kekasih, seorang kekasih menyeksa akan kekasihnya? Adakah engkau lihat, kata malaikat kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, seorang kekasih menyeksa akan kekasihnya? Tuan-tuan, dulu masa berkasih kan, masa muda-muda bila berkasih, apa sahaja yang dibuat oleh kekasih tuan tu, semuanya very good, semuanya baik. Berdebu kentut, bau bang tak wangi macam harum kasturi. Masa dia berkasih. Sekarang ni cuba tuan-tuan, bongkok berdebu dalam kelambu. Awak ni tak ada kerja lain. Mula dia nak marah. Masa muda-muda dulu tak ada masalah pun. Semua wangi. Inilah malaikat kata, wahai Ibrahim, adakah seorang kekasih itu sanggup menyeksa kekasih dia? Macam kita lah muda-muda dahulu. Nak melintas pegang tangan, takut terlepas. Sekarang ni tak berapa kilometer tinggal belakang. Awak ni komen lambat lah. Nak marah lah tu. Allahu Akbar. Baik, sikit lagi. Dengan apa? Maka sabdanya, hai Jibril, apabila aku ingat akan kesalahanku, kata Ibrahim, aku lupa akan kekasihnya. Sampai macam tu. Bila dia teringat akan kesalahan yang dia buat, aku lupa kekasih dia. Tengok tuan-tuan, Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat pada keseluruhannya, belum habis kita baca ni, para nabi, para rasul hanya melakukan sedikit saja dosa-dosa. Itu pun menangis sampai 200 tahun. Sujud sampai tak berani angkat kepala sampai 40 tahun. Menangis sepanjang masa. Kita ni tuan-tuan, Allah. Ini yang saya kata tadi, celik aja mata, tak kena gaya dah ada dosa dah. Sehinggalah malam. Allahu Akbar. Oleh itu tuan-tuan, sebagai kesimpulan, sebagai penutup, sebelum kita bersurai, sebelum kita balik, banyaklah kita beristighfar. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Merayu kepada Allah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi fi jawfil laili, sepertiga malam. Itu sebabnya dituntut sangat kita bertahajud. Lepas kita bertahajud, kita beristighfar, doa kepada Allah. Ya Allah, angkat tangan tuan-tuan. Angkat tangan sungguh-sungguh, merayu, merintih kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Ulang 3 kali. Ampunilah segala dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Kita merayu sungguh-sungguh tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita sambil kita menangis. Jangan kita menangis, ya Allah, tambah PKP ni, perniagaan aku merundum, ya Allah, menangis. Dia tak menangis dengan dosa dia banyak tadi. Bila Allah Ta'ala turunkan sedikit bala, sedikit musibah, menangis-nangis, meraung-raung, tetapi dia tak ingat dosa yang begitu banyak dia lakukan. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat tu. Sebab dia dah berhenti tempat tu. Baik. Teman dia kata, apabila aku ingat akan kesalahanku, aku lupa akan kekasihnya. Kemudian dia akan datang dia Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Sedap kita pagi ni tuan-tuan. Masa ni kita ingatlah, ni kan kita keluar masjid
tinggal makan roti canai, lupa tak ingat pula. Lupa minggu depan buat ingat balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Allahumma 'afina fi badanina. Allahumma 'afina fi sam'ina. Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika bikalimatika tammati kulliha minar rihil ahmar wa minad da'il akbar fil nafsi wad dammi wal lahmi wal 'azmi wal juludi wal 'uruqi. Subhanaka idza qadaita amran an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.